Selain daripada projek yang Tengku cadangkan itu, apakah sepatutnya yang menjadi, maknanya saya selain daripada projek ekonomi, apakah sepatutnya yang menjadi agenda kerajaan perpaduan ini, Tengku? Tadilah saya kata satunya kita dah merdeka lebih 50 tahun, 50 nak masuk 53 tahun, dan sebaik-baiknya dengan pelajaran dan pendidikan yang telah kita beri kepada rakyat jelata, mereka boleh memanfaatkan demokrasi sepenuhnya. Pada masa ini kita tengok media masih dikongkong dengan begitu kuat oleh kerajaan, tidak membenarkan mereka kebebasan bersuara dan sebagainya. Memang ada kebebasan bersuara, tetapi media masih dikontrol sebegitu kuat sehingga kan macam saya pun kadang-kadang tak boleh masuk dalam surat khabar. Apa juga kenyataan saya buat, kerana saya kononnya tidaklah daripada golongan yang berkuasa, mainstream. Ada juga bukanlah idea saya ni baik-baik semua, tetapi ada juga orang lain yang berpendapat cukup susah nak dapatkan pandangannya didengar. Tetapi dalam demokrasi, public opinion, pandangan orang ramai ini sangat mustahak, sangat penting untuk dibina supaya ia akan dapat menyebarkan maklumat-maklumat ini untuk pengetahuan semua pihak. Itulah artinya demokrasi, bebas bersuara, bebas bergerak, bebas bercampur dan sebagainya. Boleh kita kontrol, kerajaan boleh kontrol asalkan tidak mengancam keselamatan tanah air. Dan saya tak fikir ini semuanya boleh mengancam keselamatan tanah air. Dan kita dah berkuasa, dah merdeka 52 tahun, dan patutnya kita semarakkan semangat demokrasi ini. Dan macam universiti, cukuplah kita kongkong terlampau kuat sangat dengan universiti dan kolej, akta universiti dan kolej. Saya rasa patut dilonggar ataupun dihapuskan akta ini untuk memberi kebebasan kepada cerdik pandai kita yang kita nak majukan di universiti dan kolej supaya mereka bebas bersuara, bebas bercampur, dapat mencari ilmu dengan cara yang baik. Dan saya rasa banyak lagi bidang yang patut dibebaskan. Orang perempuan patut digalak, orang muda patut diberi empowerment, boleh bukan saja melibatkan diri dalam banyak-banyak aktiviti, tetapi juga boleh memain peranan, membuat keputusan dan sebagainya bagi pihak masyarakat dan kelompok mereka, dan boleh menyumbang terhadap pembangunan tanah air. Ini semuanya mesti digalakkan. Kita mesti tinggalkan zaman lepas dan kita hadapi keadaan yang baru. Dan ini pun yang didesak oleh rakyat sekarang. Orang muda-muda, generasi baru nak kepada perubahan. Kita tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Dia orang dah pilih orang kulit hitam menjadi presiden. Bukanlah kita ni tak boleh bersama dengan apa yang dibuat oleh rakyat Amerika Syarikat. Kita sebenarnya dah buat pun banyak perubahan, tetapi nampak generasi muda kita nak kepada lebih daripada apa yang dijanjikan oleh kerajaan. Okay. Antara isu panas sejak kebelakangan ini adalah soal Bumi Putera, tidak Bumi Putera, dan ada cadangan daripada Datuk Ni Aziz berkata supaya kita dalam membantu rakyat jangan lagi fikir soal Bumi Putera, tapi fikir siapa yang susah, siapa yang miskin, siapa yang wajar dibantu dan sebagainya. Apa komen? Iyalah, dasar ekonomi baru pun dilahirkan ataupun digubal kerana kepincangan terdapat dalam negara kita. Saya ingat Tun Razak pernah kata kalaulah orang Melayu tertinggal di luar ekonomi moden, satu hari nanti orang ini mengamuk, nanti apa yang dibina oleh mereka di bidang ekonomi moden ini akan hancur, akan dimusnahkan oleh orang yang tak berada, orang yang dengki kepada kemajuan dicapai oleh mereka yang berkesempatan di sini. Soalnya level playing field, sama ada orang yang dulunya dipinggir oleh pihak penjajah tak patut dibawa ke dalam arena ekonomi moden, dan sama ada kesempatan itu tidak boleh diberi kepada orang ini.
Kalau kita nak mereka ni menyertai sama, kita kena bagi asuhan, latihan kepada mereka. Selain daripada pendedahan, dan orang yang sudah pun berada di ekonomi moden, sudah tentulah dia orang ni nak jaga kepentingan dia, tak mahu dicuri oleh orang lain dalam walaupun menerusi saingan. Tetapi saya rasa mereka kena buka ruang itu, kerana kita memikir kepada keadaan dalam mana ekonomi kita akan berkembang menjadi lebih besar, dan kita boleh berkongsi ekonomi yang lebih maju, lebih besar di antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Jadi tak salah saya rasa apa yang dilakukan oleh kita, sebab kalau kita tengok sekarang ini pun tak banyak syarikat-syarikat yang dahulunya menjadi gergasi terjejas oleh kerana pelaksanaan dasar ekonomi baru. Bahkan banyak yang sudah menjadi syarikat-syarikat yang besar, bukan saja di peringkat ini tetapi peringkat antarabangsa, dan tidak terjejas kerana penyertaan Bumiputera di bawah dasar ekonomi baru. Tetapi yang menimbul kemarahan barangkali di setengah pihak ataupun salah faham di setengah golongan ialah oleh kerana salah guna kuasa, salah guna pelaksanaan dasar ini yang memihak kepada apa yang disebut kroni-kroni, orang-orang pilihan saja. Jadi tidak secara terbuka, tidak terbuka kepada semua pihak. Jadi ini yang menjadi masalah. Tetapi walau bagaimanapun kita nak lihat supaya penyertaan dalam bidang ekonomi kita ni terbuka kepada semua pihak secara yang lebih adil, tidak seperti zaman penjajah ataupun seperti yang kita lihat berlakunya kepincangan semenjak dasar ekonomi baru dilaksanakan. Jadi kita tak mahu orang mengambil kesempatan oleh kerana pemimpin yang bertanggungjawab melaksanakan dasar ini membuat pilih kasih. Hanya segolongan saja akan diberi kemudahan, tetapi yang lain-lain dipinggirkan. Saya rasa itu tak baik, tak betul. Jadi memang apa yang Ni Aziz sebut tu patut. Yang susah kita tolong, yang tak susah kita biarkan dia maju sendiri. Okey, dan akhir sekali Tengku, pada pandangan Tengku, bagaimana Kemelut di Perak itu harus diselesaikan? Itulah tadi, kalau dapat diwujudkan kerajaan campuran, kerajaan perpaduan, saya rasa masalah di Perak boleh diselesaikan begitu saja, saya rasa dengan mudah. Kalau kita terus bertelagah dan bertikai antara satu dengan lain, saya rasa susahlah kita nak selesai, kecuali diadakan pilihan raya semula. Itu terpulang kepada keadaan di sana lah. Okey, terima kasih banyak Tengku kerana memberikan masa kepada saya. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton acara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.